di mana kita bercambah fikiran, bukan saja sesama pegawai tetapi sesama ni stakeholders, antara lain termasuk pengusaha-pengusaha, pengusaha-pengusaha LRT misalnya. Orang ramai pun kita nak dengar rintihan dia, dan juga yang penting sekali kita sendiri kena turun padang, tengok dengan mata kepala sendiri. Ya. Dan kalau juga dilihat daripada apa yang dibincangkan dalam makmal KPI ini, barangkali apakah kelemahan-kelemahan yang paling ketara sebenarnya bila kita bercakap tentang pengangkutan awam, terutamanya di bandar-bandar besar seperti Kuala Lumpur? Ya. Gini, kalau kita nak menyentuh tentang LRT yang saya sebut tadi, selain daripada apa yang saya senaraikan ataupun saya sebut tadi, ada lagi satu dua perkara yang saya nampak relevan, relevan untuk kita berusaha untuk kita berusaha supaya dapat mengatasinya. Misalnya reliability ni satu, dan sekarang ni saya ambil sebagai contoh, sejak Disember tahun lalu, pihak pengusaha telah pun memperkenalkan ni khidmat tambahannya dengan kos-kos baru. Dulu misalnya untuk aliran Kelana Jaya, dua gerabak aja untuk setiap set. Tapi sekarang ni yang baru tu kita dapat empat gerabak, four car sets dalam bahasa Inggeris, dan mengikut jadual penyerahannya mulai Disember tahun lalu hingga tahun depan, kesemuanya akan kita dapat 35 set yang bergerabak 4, dan setakat ini 9 set telah pun tengah diguna pakai, dan saya boleh nampak bahawa pertambahan penumpangnya setiap hari, dalam suku tahun yang pertama ni. Kalau berbanding dengan suku tahun yang pertama, tahun sudah, cukup jelas pertambahan itu adalah sebanyak 7%. Dan sekarang ni setiap hari bilangan penumpang yang mengguna pakai khidmat LRT di Kelana Jaya lain ataupun aliran Kelana Jaya adalah seramai 180,000 orang, berbanding dengan angka-angka yang lebih rendah sebelum ini. Satu perkara yang juga menarik untuk kita bincangkan di sini, memanglah kerajaan sentiasa menggalakkan kita menggunakan pengangkutan awam ini, atas apa-apa sebab sekalipun. Tetapi ramai juga yang sebenarnya ingin menggunakan perkhidmatan awam, tetapi disebabkan oleh pengangkutan awam, tetapi disebabkan oleh kelemahan yang sedia ada itu, mengakibatkan kita tidak dapat mengecapi seperti apa yang kita kecapi barangkali di London misalnya, atau di Tokyo misalnya, di Hong Kong. Ada contoh-contoh yang cukup menarik jika nak dibandingkan dengan perkhidmatan LRT di negara kita misalnya. Tapi apakah Kementerian Datuk Seri sendiri sudah pun ada perancangan yang teliti sebenarnya untuk memperbaiki keseluruhan sistem LRT itu supaya ianya menjadi satu kemudahan yang cukup sempurna kepada pengguna-pengguna satu masa nanti? Ya, memang betul. Kalau kita nak bandingkan perangkaan, perangkaan misalnya peratusan penggunaan public transport, public transport ni memang mencakupi LRT, kereta api, dan juga bas, taksi dan sebagainya. Setakat ini kalau kita cuma fokus pada Lembah Kelang, peratusan penggunaan itu hanya berkisar pada 12%. Jauh lebih rendah berbanding dengan bandaraya yang lain di seluruh dunia. Walaupun demikian, bila saya kata kerajaan peka kepada keperluan ini, dan peri pentingnya kita menambah baik ni khidmat public transport pengangkutan awam, dan itulah sebabnya bila MOT kementerian saya dan juga ni pasukan petugas kita dalam menangani NKRA ini diberi tanggungjawab untuk melonjakkan
peratusan ini dari 12% kepada 25%. 25% menjelang tahun 2012. Ini memang satu-satunya cabaran